Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di subtopik yang terakhir dalam chapter 4. So, kita ada subtopik 4.4, L'Hopital Rules. So, L'Hopital Rules name after Guillaume de L'Hopital, abad ke-17. Ni nama saya pun tak tahu sebutnya macam mana. So, pada abad yang ke-17, orang ni dia jumpa rule ini, jadi dinamakan sebenar nama empunya yang menemuinya lah. Okay, so it pronounced L'Hopitals or sometimes spell ada L kat depan, hospitals with silent S. Okay, walaupun ada S, kita akan silentkan dia, so dia akan tetap jadi L'Hopitals rule. Okay, so it is also called Bernoulli's rule. Okay, ada dua nama lah, sama ada L'Hopitals ataupun Bernoulli. So, the rules uses derivative to evaluate limits with indeterminate form. Okay, so kita akan gunakan rules ini apabila kita nak buat nak mencari limit. Okay, so ada kaitan dengan limit. Limit kita dah belajar dekat chapter 2. So, aplikasi untuk differentiation juga boleh memudahkan kiraan limit. Okay, apabila kita jumpa kes-kes limit itu, kesnya jadi indeterminate form. Okay, so perkataan ni sebenarnya datang daripada perkataan determine. Okay, so bila jadi indeterminate maksudnya yang tak boleh determine. Okay, yang tak boleh dicari nilainya. So, it is a mathematical expression that is not definitely or precisely determined. Maksudnya, dia adalah terms matematik yang kalau kita kira, kita tak boleh tahu nilainya berapa. Ataupun bahasa mudahnya, kalau kita tekan calculator, kita dapat math error. Okay, so certain forms of limit are said to be indeterminate when merely knowing the limiting behavior of individual part of the expression is not sufficient to determine the overall limit. Ada masalah lah dalam limit tu, ada part-part yang kita tak boleh nak cari nilainya. So, for example, okay, ni contoh, limit x approach 4 for negative 2x plus 8 over x square minus x minus 12. Dia kata, example-nya limit ni. Kenapa limit ni dikatakan indeterminate form? Iaitu apabila kita substitute x equal to 4, masukkan x equal to 4, belah atas nanti dapat negatif 2 darab 4, negatif 8 tambah 8, kosong. Bawah 4 kuasa 2, 16, tolak 4, 12, 12 tolak 12, kosong. So, dia akan jadi kosong per kosong. Okay, so kosong per kosong ni kalau kita tekan calculator pun dia akan kata math error. So, ni adalah contoh indeterminate form. Okay, so indeterminate form sebenarnya ada banyak, bukannya semata-mata kosong per kosong. Okay, dia juga boleh jadi infinity per infinity, kosong darab infinity, infinity tolak infinity, kosong kuasa kosong, infinity kuasa kosong dan 1 kuasa infinity. Cuma untuk ketujuh-tujuh indeterminate form ni dia pecahkan kepada 3 kes. Kes yang pertama, kalau ada kes bahagi. Okay, bahagi kosong per kosong dengan infinity per infinity. Kes yang kedua, apabila kita ada darab, kosong darab infinity dan infinity tolak infinity. Dan kes yang ketiga ni apabila dia ada kuasa, infinity kuasa kosong kuasa kosong, infinity kuasa kosong dan 1 kuasa infinity. Okay, untuk silibus kita cuma cover case 1 sahaja. Case 2 dan case 3 kita tak cover. Okay, so nanti awak belajar masa degree lah. Alright, so L'Hopital rules, kalau kita jumpa je dua case ni, kosong per kosong ataupun infinity per infinity, kita boleh apply L'Hopital's rule. Okay, so senang sangat L'Hopital rules ni. Kita baca dalam box ni. So, L'Hopital rules, okay, so apa benda yang ada dalam L'Hopital rules ni adalah, assume that fx and gx are differentiable function in the interval a, b containing c except at point c itself. So, if fx over gx has indeterminate form 0 over 0 or infinity over infinity at c. So, apa yang boleh kita buat? Dia kata, kalau kita dapat sesuatu case macam yang atas ni tadilah.
Okey. Kita tengok bila kita masukkan atas 4, masukkan bawah 4, kita dapat 0/0. Lepas tu dah bermasalah dah. Lepas tu bila kita nak apply L'Hopital rules, kita akan tengok fungsi atas ni kita katakan sebagai fx. Okey, yang atas ni kita bukan assume lah, kita set dia sebagai fx. Yang bawah ni pula sebagai gx. Okey. So, bila kita tengok dekat situ, kita kena check lah, adakah fx dan gx tu differentiable, boleh differentiate ke tidak, dia kata. Okey, kalau dia differentiable, kita boleh gunakan L'Hopital rules, iaitu yang di bawah ini. Okey, so limit fx over gx tadi, okey, kalau kita check f dengan g tu differentiable, kita boleh gunakan formula yang sebelah kanan ni, iaitu limitnya, okey, limit x approach c, apa-apa nilai tu, f tu dibezakan, g juga dibezakan. Okey, dibezakan atas, dibezakan bawah. So, lepas dah bezakan, hasil yang terbaru tu kita try lagi masukkan nilai. Okey, kalau okey, kita boleh masukkan terus nilai lah, terus akan dapat jawapan. Kalau tak okey, kita boleh ulang lagi. Yang kita dah differentiate ni tadi, kita differentiate lagi. Yang bawah pun sama, differentiatekan lagi sampai bila kita try masukkan dah tak ada apa-apa masalah. Okey, kita kena tengok contoh. Okey, ni contohnya. Okey, ni soalan yang atas tadi tu. Yang atas ni adalah fx, yang bawah adalah gx. So, bila kita try masukkan 4, terus dapat 0/0. Jadi, step yang kedua, terus je apply L'Hopital rules, iaitu kita nak cari dia punya beza atas dan beza bawah. So, bila hasil pembezaan atas, kita dapat -2. Hasil pembezaan bawah, kita dapat 2x tolak 1. Okey, lepas kita dah dapat yang terbaru ni, step yang ketiga, substitute again the limit given. Maknanya, kat sini pula sekarang, nilai yang kita dah differentiate tadi tu, kita akan masukkan nilai x yang diberi dalam limit tu. Bila kita masukkan, kita akan dapat sesuatu nilai. Sama ada kalau jumpa lagi kes yang ini, kita kena repeat lagi L'Hopital rules. Kalau tak, macam contoh ni tak okey, dapat constant -2/7, so kita stop. Okey, so dah siap lah, right? Okey, contoh seterusnya, example R. Okey, so example R, kita ada 4 soalan. Okey, soalan yang pertama kita nak check satu-satu. Soalan yang pertama, dia bagi dekat kita x² minus 1 over x minus 1. Lepas tu limitnya approach 1. So, bila kita masukkan 1 ke dalam fungsi belah atas, kita dapat 0. Masukkan 1 di belah bawah pun dapat 0. So, ini namanya indeterminate form. Okay. So, kita kena apply L'Hopital rules. Bila dah apply L'Hopital rules, okay, apa yang berlaku pada ni, saya tambah tanda prime lah. Prime ni maknanya saya nak bezakan dia. So, x² minus 1 kalau di prime kan, dia akan dapat 2x. X tolak 1 kalau dibezakan dapat 1. Okay, so bila dia bahagikan dengan 1, tinggal 2x je lah. Okay, after tu, nilai 2x tu kita substitute balik dia punya limit yang diberi. Dia bagi 1, maknanya jawapannya adalah 2. Okay. Okay, untuk Roman 2. Okay, untuk Roman 2 pula. So, kita ada dekat sini x² plus 6x plus 9 over x plus 3. So, limit x approach -3. So, bila kita masukkan value -3 ke belah atas ni, kita dapat 0. Masukkan belah bawah pun dapat 0. So, ini adalah indeterminate form. Okay, so kita nak differentiate, kita nak prime kan. So, x² plus 6x plus 9, kalau di differentiate jadi 2x plus 6. Yang belah bawah akan jadi 1. So, ni je lah hasilnya, 2x tambah 6. So, kita masukkan nilai limit. Limit dimasukkan, kita akan dapat 0. Okey, betul lah. Okey. Okey, untuk soalan seterusnya, soalan soalan Roman 3. Okey, soalannya ini kita buat kat bawah.
So soalannya kalau kita try masukkan nilai, okey, kita try masukkan nilai ni. Okey, negatif 1 kuasa 2 1. 1 tambah 6 darab negatif 1 dapat negatif 5. Negatif 5 tambah 5 kosong. Okey, negatif 1 kuasa 2 1. 1 tolak negatif 1 dapat 2. 2 tolak 2 pun kosong. So ni adalah indeterminate form. Okey, ni adalah indeterminate form. Okey. So kita akan apply L'Hopital rules. Okey, apply L'Hopital rules. Saya tiru atas je. Okey, apply L'Hopital rules. So bila kita nak apply L'Hopital rules, apa yang akan jadi adalah okey, limit ni bila nak apply L'Hopital rules, limit ni dia akan jadi, kita akan primekan dia. Yang bawah ni pun kita akan primekan dia. Okey, so apa yang akan berlaku pada fungsi tu adalah, okey, kita ada dekat sini limit. Sorry, saya copy paste je. Okey, apa yang akan berlaku pada fungsi tu? Okey, x square kalau di differentiate jadi 2x plus 6 over x square lagi, kalau differentiate jadi 2x minus 1. Okey, so kita kena try masukkan nilai. Masukkan lagi semula nilai ke dalam fungsi ni. So kalau kita masukkan 2 darab negatif 1 negatif 2, negatif 2 tambah 6 4. Yang bawahnya adalah 2 darab negatif 1 negatif 2 tolak 1. So dia ada, jawapannya adalah negatif 3. Siap. Okey. Okey, untuk soalan yang Roman 4, apa soalannya? Kita tengok kat sini. Okey, soalan Roman 4. Okey, kita ada eksponen dekat sini. Tak apa, boleh juga. So, apa yang kita ada dekat sini adalah eksponen x plus eksponen negatif x minus 2 over 1 minus cos 2x. So, kalau kita masukkan ke dalam kita punya nilai kosong ke dalam kita punya x, kita akan dapat eksponen kuasa kosong akan dapat 1 1 tambah eksponen kosong lagi 1. 1 tambah 1 2 tolak 2 kosong per 1 tolak cos 2x. Okey, maksudnya kalau kita masuk sini jadi cos kosong adalah 1. So kosong per kosong adalah 1 tolak 1 adalah kosong. So dia adalah indeterminate form. Okey, indeterminate form juga. Okey, so kita akan apply L'Hopital rules. Okey, apply L'Hopital rules. So untuk apply L'Hopital rules, kita akan ambil soalan yang sama ni balik. Kita akan primekan dia. Okey, kita tengok dekat sini. So yang ini kita akan primekan, yang ini pun kita akan primekan, yang bawah pun akan prime. Okey, so bila kita nak primekan, dia akan jadi apa? Limit. Okey, so dia akan jadi limit eksponen kuasa x, dia tetap eksponen kuasa x, tak ada perubahan. Okey, plus eksponen kuasa negatif x, so dia akan jadi negatif eksponen negatif x. 2 akan jadi kosong. So dia bahagikan dengan, okey, 1 akan jadi kosong. Cos 2x negatif akan jadi positif 2 sin 2x. 2 sin 2x. Okey. So kita try masukkan lagi kita punya nilai kosong. Kosong kalau dimasukkan ke eksponen x akan jadi 1 tolak eksponen negatif x akan jadi kosong. Bahagikan dengan sin 2 sin kosong akan dapat kosong juga lagi. Okey, so kita dapat lagi sekali indeterminate form.
Okey, bila kita dapat lagi sekali indeterminate form, kita kena buat lagi sekali L'Hopital rules. Okey, kena repeat L'Hopital rules. Okey, kita kena buat 2 kali lah ni. Tak tahulah boleh jadi ke tak. So, kita try. Okey, apply L'Hopital rules again. So, apa yang akan jadi pada kita punya fungsi adalah, okey, kita akan dapat, kita terus buat dia punya ni je lah, tak payah salin balik. Okey, limit. Okey, yang ini kalau kita differentiate, kita akan dapat apa? Eksponen X akan dapat eksponen X. Okey, negatif eksponen negatif X, bila kita differentiate kita akan dapat negatif. So, negatif jumpa negatif akan jadi positif. Eksponen negatif X itu dibahagikan dengan 2 sin 2X akan jadi 4 cos 2X. 4 cos 2X. Okey, dan sekarang kita try lagi masukkan nilai. So, eksponen kosong-kosong adalah 1 tambah eksponen kosong-kosong 1, so dapat 2. So, 4 cos 2X. Okey, cos kosong adalah 1 darab 4, 4. So, jawapannya dapat kat sini 1/2. Okey. Alright, untuk example S pula. Example S kita ada find the limit of the following expression by using L'Hopital rule. Sama je. So, apa tu, case yang diberi ni mesti ada yang menjadi indeterminate form. So, kalau kita tengok dekat situ, kita ada 4 soalan. Soalan yang pertama dah ada jawapannya. So, kita ada, okey, kat sini case ni adalah limit X approach infinity. So, imagine dekat sini kalau kita masukkan infinity ke dalam X. So, 3 darabkan dengan infinity akan jadi infinity. Infinity ditolakkan dengan 5, dia tetap infinity lah. Nombor yang sangat besar tolak sikit je, tak ada efek. Dan yang bawah infinity darab dengan 6 tetap infinity, tambahkan dengan 8 tetap infinity lah. So, dia adalah indeterminate form. Okay, so apply L'Hopital rules. So, kita bezakan belah atas, bezakan belah bawah. Bezakan atas dapat 3, bezakan bawah dapat 6. So, tak perlu masukkan apa-apa lagi. So, jawapannya adalah 1/2. Okey. Okey, untuk Roman 2 jawapannya dah ada. Saya nak terus pergi kepada Roman 3. Okey, untuk Roman 3 kita nak try buat Ctrl V. Okey, so untuk Roman 3 kat sini, first kita try masukkan dulu ke dalam limitnya ke dalam nilai apa tu? Ke dalam function yang diberi. So, apa yang kita ada dekat sini adalah, okey, infinity ditolakkan dengan nombor infinity. Okey, infinity. X ni infinity katakanlah, ditolakkan dengan 4 darabkan dengan infinity kuasa 2. So, dia jadi apa ni? Okey, kat sini imagine kalau ada nombor yang sangat besar ditolakkan dengan nombor yang lagi sangat besar. So, dia jadi negatif infinity. Dibahagikan dengan 5 ditolakkan dengan nombor yang sangat-sangat besar. So, dia jadi negatif infinity. So, dia masih lagi infinity per infinity. Okey, so dia ni adalah indeterminate form. Indeterminate form. Okey, so kita akan apply L'Hopital rules. Okey, apply L'Hopital rules. So, kalau kita nak apply L'Hopital rules tu, kita akan differentiatekan dia. So, saya terus nak differentiatekan dia. So, apa hasil differentiate kat sini? Okey, kita akan dapat 1 tolak
8x dibahagikan dengan negatif 6, 12, 18 x kuasa 2. ok, so kita try lagi masukkan nilai limit ke dalam fungsi kita. So kita dapat apa? 1 ditolakkan dengan nombor yang sangat besar, so kita masih lagi ada nombor macam ini. Negatif 18 nombor yang sangat besar, so dia ada negatif infinity lah. So dia masih lagi infinity per infinity. ok, masih lagi indeterminate form. ok, so kita kena apply lagi L'Hopital rules. apply lagi L'Hopital rules lagi sekali. So bila kita apply lagi sekali L'Hopital rules, apa yang akan jadi pada kita punya fungsi adalah limit, masih lagi limit. So dia punya nilai adalah negatif 1 tolak 8x akan jadi negatif 8. Negatif 18x kuasa 2 akan jadi negatif 36x. ok, dan sekarang kita masukkan lagi sekali nilai negatif 8. So dia masuk ni, dia masuk. So kita ada 8 dibahagikan dengan 36 darab infinity. So 8 bahagikan dengan infinity. ok, so 8 ni dibahagikan dengan infinity. ok, kita boleh katakan dia sebagai kosong lah. Kenapa kosong? Nombor kecil dibahagikan dengan nombor yang sangat-sangat besar. Contohnya awak ada 8 kek, nak bahagikan dengan berjuta-juta orang. So boleh jadi awak tak dapat apa-apa pun. ok, so jawapannya adalah kosong. ok, so boleh try untuk exercise yang terakhir. Saya tinggalkan untuk awak cuba. Jawapannya pun awak akan dapat nilainya adalah kosong. ok, so selamat mencuba untuk subtopik yang terakhir.